Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi kepada semua teman-teman yang sempat bersama saya di channel YouTube. Dan terlebih dahulu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang telah pun subscribe, yang selalu juga komen dan juga like dan juga share sebarang info yang dikongsikan oleh channel YouTube saya untuk kita memperluaskan, ya. Dan ramai di antaranya yang bagi komen pro kontra, ya. Tidak ada masalah, kita berikan, dan saya tidak pernah blok kepada mana-mana rakan-rakan yang memberikan komen, ya, asalkan komen itu tidak merucah dan terlampau lah, ataupun ada elemen-elemen menghasut keselamatan negara, yang itu saya tidak benarkan, ya. Tapi kalau komen yang bertentangan dengan apa yang saya sebut, tidak ada masalah, ya. Sebab ini ruang media yang kita berikan kebebasan untuk kita menyatakan, ya, pandangan dan juga pendapat. Okey, pada hari ini ada dua peristiwa besar, bukan besar lah, ya, ada dua peristiwa penting yang menjadi perhatian rakyat Malaysia. Pertamanya hari ini juga adalah perbicaraan ataupun keputusan kes Rosmah, ya, didakwa di mahkamah. Dan hari ini difahamkan hakim akan memberikan keputusan di Mahkamah Tinggi. Dan sekiranya beliau didapati bersalah, beliau tidaklah boleh terus pergi masuk penjara jumpa dengan Najib, ya. Walaupun serindu-rindu mana pun, ya, dia tidaklah boleh terus ke sana. Kalau dia didapati bersalah, sudah semestinya, ya, dan saya yakin bahawa Rosmah akan meminta bawa kes ini ke Mahkamah Rayuan. Itu sudah pasti, ya, kalau bersalah. Kalau dia tidak didapati bersalah, maka dia akan dibebaskan daripada pertuduhan yang telah pun dibicarakan beberapa bulan yang lalu, ya. Dan kalau dia bersalah, ada yang kata mungkin Rosmah akan bersama dengan Najib. Tak, dia baru satu mahkamah. Sekarang ini Mahkamah Tinggi. Kalau dia bersalah, dia akan merayu dan akan dibicarakan, rayuannya akan didengar di Mahkamah Rayuan. Kemudian kalau di Mahkamah Rayuan juga dia masih lagi didapati bersalah, ya, maka dia sudah pastinya akan merayu ke Mahkamah Tinggi. Itu Mahkamah Persekutuan. Itu adalah mahkamah yang paling tinggilah, mahkamah yang terakhir untuk ruang dia membela diri dan untuk dia bebas daripada pertuduhan dia. Seperti mana yang berlaku kepada Najib. Bermula daripada Mahkamah Tinggi, satu hakim dia didapati bersalah, Hakim Nazlan mengatakan dia bersalah, kemudian dia meminta untuk membuat rayuan ke Mahkamah Rayuan. Di Mahkamah Rayuan ada 3 hakim yang mendengar kes beliau, dan ketiga-tiga hakim yang mengatakan bahawa dia bersalah, ya. Semua fakta yang dibentangkan, hujah-hujah yang digunakan di dalam Mahkamah Tinggi diterima oleh hakim di Mahkamah Rayuan, oleh 3 hakim Mahkamah Rayuan, dan menyatakan Najib juga bersalah, ya. Dan kemudian Najib membuat pilihan untuk merayu ke Mahkamah Persekutuan, ya. Itu mahkamah yang terakhir bagi beliau lah kalau beliau nak lepaskan diri, ya. Jadi bila dia bawa ke Mahkamah Persekutuan, maka Mahkamah Persekutuan ada 5 hakim, ya, termasuk Ketua Hakim Negara yang mendengar, ya. Ini satu kes profil tinggi, ya. Jadi ada 5 hakim negara, dan 5 hakim ni adalah hakim-hakim yang hebat, termasuk hakim daripada Borneo dan sebagainya lah, ya. Hakim-hakim yang tertinggi di dalam negara kita yang mendengar kes ini. Dan dalam yang sebagaimana yang kita ketahui, Mahkamah Persekutuan juga menyabitkan Najib bersalah. Ya, 5 hakim semua sepakat sebulat suara menyatakan Najib bersalah. Bermakna Najib ini didapati bersalah oleh 9 hakim, ya. 5-3-1, 9-0. Bermakna Najib kalah 5-0. Jadi amat sukarlah, ya, kes 1 NDB ni ataupun melibatkan SRC ni ada kaitan juga dengan kes 1 NDB. Jadi amat sukar kes-kes seperti ini, ya, kerana kes ini mempunyai kekuatan, ya, kerana dia melibatkan perjalanan akaun, aliran wang tunai, transaksi dan sebagainya. Ya, amat sukar untuk nak lepaskan diri, ya, kerana dianya direkodkan, ya. Nak dikatakan sebagai konspirasi atau pakatan orang nak mengenakan Najib, ya, tidak masuk akal, ya. Macam manalah orang berpakat dengan kau, ya, berpakat untuk nak jatuhkan kau, tapi bagaimana duit boleh masuk dalam akaun kau, ya. Seperti mana Najib bersumpah di Kampung Baru, dia mengatakan dia tak tahu
duit SRC itu yang masuk ke akaunnya itu adalah duit SRC. Ya, dia tak tahu. Jadi bila dia kata dia tidak tahu duit SRC masuk akaun dia, bermaksud Najib tahu dan dia akur dan dia mengakui bahawa memang ada duit masuk. Ya, memang ada duit masuk akaun dia, tapi dia tak tahu itu duit SRC. Ini yang dia sumpah. Tetapi pihak pendakwa berjaya menjawab hujahan Najib ini apabila pihak pendakwa membawa affidavit yang Najib sendiri pernah tanda tangan affidavit, membuat pengakuan melalui affidavit sebab tu dia menyaman Menteri Pengangkutan waktu itu Lim Leong Sik. Ya, apabila beliau mengeluarkan affidavit dan dalam affidavitnya dia kata memang dia tahu duit itu adalah duit SRC. Ya, di satu ketika dia mengaku dia tahu dan di satu ketika dia bersumpah dalam nama Tuhan, dia kata dia tak tahu itu adalah duit SRC. Bagi kita, ya, yang penting SRC ke, duit 1 NDB ke, duit lembaga tabung ke apa ke yang masuk akaun kau, yang pentingnya adalah duit itu telah masuk ke akaun kamu. Ya, ke akaun kamu dan kamu gagal mengisytiharkan. Ya, patutnya kamu buat adalah melapor polis ataupun mengisytiharkan kepada bank negara bagaimana duit tiba-tiba masuk akaun saya. Dan yang paling penting, kamu tidak perlu usik duit tu. Ya? Tak perlu usik, tak perlu belanjakan. Tetapi pendakwa berjaya membuktikan bahawa duit yang Najib kata dia tak tahu tu telah pun dibelanjakan. Ya? Melalui kad kredit dan sebagainya lah. Ini dibuktikan oleh pihak pendakwa, bukan cakap-cakap mulut. Memang dibuktikan. Ada resit pembelian, ada transaksi keluar masuk dan sebagainya lah. Ya, ini yang menjadikan kes ini bagi sukar untuk Najib pertahankan. Sebab itu kita tak pelik kalau UMNO hari ini yang menyokong Najib, dia hanya bercerita tentang perjalanan kes bagaimana Najib dikatanya tidak dibenarkan mendapat peguam yang hebat daripada mereka, ya, tidak dibenarkan mendapat penangguhan dan sebagainya. Ini yang dia mainkan. Tapi dia tidak pernah menceritakan kepada kita, ya, tentang aliran duit yang masuk ke dalam akaun Najib. Ya, Lokman Adam contoh. Ini cerita pasal Lokman Adam. Dia hari ini pun dia akan dihadapkan ke mahkamah atas pertuduhan. Dia ada 1 atau 2 pertuduhan, saya tak pastilah. Tapi hari ini dia akan dihadapkan ke mahkamah atas kenyataan dia melalui live dia, ya, tentang memburukkan Perdana Menteri dan juga kerajaan. Ini pertuduhan. Lebih kurang latar belakangnya. Yang akan dipertuduhkan kepada Lokman Adam. Ya. Jadi saya kesihan dengan Lokman sebab setiap malam memang nampak dia bersungguh-sungguh, ya, buat live mempertahankan Najib. Ya. Tetapi setiap malam saya ikuti dan saya dengar penerangan beliau, satu saat pun beliau tidak ada menceritakan bagaimana duit daripada mana sebenarnya duit itu masuk, ya, bagaimana, kenapa Najib belanjakan, kenapa Najib tidak report, ya, kepada polis yang mengatakan akaun dia telah pun dimasukkan dengan duit. Ya. Dia cuma akan bermain dengan isu-isu yang bukan isu pokok. Ya. Dia kata kenapa Najib saja seorang, kenapa Nek Faisal tidak dibicarakan, kenapa Jolo, ya, juga tidak dibicarakan, bahkan tidak dicari Jolo tu, tak ditangkap Jolo, tak dicari Nek Faisal pun dah tahu mana pergi, hidup ke mati ke kita tahu. Ya, Jolo pun, ya, tak dicari, tak ditangkap, sedangkan itu adalah watak penting dalam kes 1 NDB. Jadi Lokman Adam mempertikaikan kenapa Najib saja masuk, kenapa watak-watak ini. Nek Faisal adalah orang yang dipertanggungjawabkan kononnya menjaga akaun Najib. Dia adalah saksi penting dalam kes ini. Jadi bagi Lokman, sebagai saksi penting, kenapa dia tidak dipanggil ke mahkamah? Kenapa Najib saja yang masuk? Ya, ini cara dia untuk nak untuk mengelirukan, ya, ahli-ahli UMNO khususnya. Ya, orang yang tidak tahu akan terkeliru, orang akan kata, oh betul lah, memang Najib ni dizalimi. Ya, kenapa orang-orang yang ini tidak dipanggil bagi keterangan? Kenapa orang ini tidak didakwa? Kenapa Najib seorang saja didakwa? Ini mainan Lokman Adam. Ya, tapi kita kena ingat, ya, Jolo dan juga Nek Faisal ini hilang daripada negara sebab tu Najib menjadi Perdana Menteri. Ya, kisah Najib 1 NDB ini bukan baru, bukan semenjak Kerajaan Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Dia diceritakan sebelum pilihan raya lagi. Ya, kita 1 NDB, skandal 1 NDB ni mula-mula keluar daripada mulut Datuk Seri Anwar Ibrahim tahun 2011, tak salah saya. Dia bercakap tentang skandal 1 NDB. Waktu itu dalam parlimen dia ditertawakan, ya. Konon-kononnya inilah Kota Pembangkang, level Kota Pembangkang nak cari salah kerajaan sebagainya.
Ya, 2011, saudara. Ya, ada orang kata dia cetus kepada Rafizi. Rafizi dalam baru-baru, ya, dia cuma menjalankan apa yang telah Anwar dedahkan. Selepas Anwar dedahkan, Anwar masuk penjara. Sebab itu Anwar tidak boleh lagi membongkar habis-habisan. Cuma Anwar memberitahu ada skandal dan perlu siasatan ke atas skandal 1NDB. Itu 2011. Kemudian Anwar di penjara, barulah pemimpin-pemimpin keadilan khususnya dan juga dalam DAP, ya, seperti Rafizi yang juga mencari, ya, bukti-bukti dan sebagainya. Tony Pua juga di antara orang banyak bercakap tentang 1NDB ini, meneruskan apa yang telah Anwar sebut. Dan apa yang kita sebut sebelum PRU itu, dan hasilnya kita lihat, memang ada kes. Apabila Najib disabitkan kesalahan dalam kes SRC. SRC ini ada kaitan dengan 1NDB. Jadi ramai beranggapan, kalaulah Najib dibuktikan bersalah dalam kes SRC, kemungkinan besar dalam kes 1NDB ini, Najib perlu bersedia untuk menerima hukuman yang sama. Ya, kita tidak mendahului keputusan mahkamah, tetapi kita mengatakan bahawa pandangan kita, ya, pandangan kita, kalau dah kes SRC ini disangkut, bermakna ada kaitannya dengan 1NDB, maka harus Najib bersedia untuk menerima keputusan yang sama dalam kes 1NDB. Ya. Jadi ini tidak banyak diterangkan oleh Luqman Adam. Dia banyak menyalahkan pihak lain dan dia beralasan, oh, kenapa dalam kes-kes ni orang ni tidak ada dakwa, Muhyiddin juga ada kes, orang ini pun ada kes, orang ni ada kes, kenapa Najib saja? Ini bukan menjawab tuduhan kepada Najib. Ya, kalau kita ditangkap dan didakwa kerana mencuri, dalam mahkamah kita tak boleh kata saya mencuri, kenapa orang lain mencuri tak kena tangkap? Kenapa yang si Anu tu mencuri tak kena tangkap? Itu bukan jawapan bagi melepaskan diri kamu. Ya, yang tak dapat itu bukan tugas mahkamah. Ya, yang di luar sana, yang lakukan rasuah, yang mungkin terlibat dengan kamu, itu bukan tugas mahkamah. Itu adalah tugas pihak berkuasa, sama ada polis ataupun SPRM. Dia kena cari. Itu tugas mereka. Tugas mahkamah adalah kes yang dibawa di hadapan hakim. Kes itu adalah kes kamu. Ya, kamu mempunyai tanggungjawab untuk membela, ya, tuduhan terhadap kamu. Kamu harus menimbulkan keraguan yang munasabah. Ya, sebab kamu dituduh. Ya, yang mendakwa, yang menuduh, dia akan mengemukakan beban bukti adalah terletak kepada yang menuduh. Bermakna pendakwa raya, ya, peguam negara, mewakili pendakwa raya juga. Sebagai pendakwa raya, dia yang akan menentukan bukti satu persatu, mengeluarkan akaun-akaun dan sebagainya, transaksi bank, pembelanjaan, resit-resit dan sebagainya. Ini adalah tugas bagi pendakwa. Tugas Najib mudah, iaitu dia cuma menimbulkan keraguan munasabah. Satu bukti ataupun satu keterangan ataupun satu saksi mana-mana pun, ya, yang boleh meyakinkan mahkamah bahawa ada keraguan dalam kes ini, maka Najib akan dilepaskan. Malangnya, dalam peringkat mahkamah tinggi, Najib gagal menimbulkan keraguan munasabah. Di mahkamah rayuan, berdepan dengan 3 hakim pun, Najib gagal menimbulkan keraguan munasabah sehinggalah ke peringkat Mahkamah Persekutuan. Di peringkat Mahkamah Persekutuan lagilah dahsyat, ya, di peringkat mahkamah terakhir, bagaimana seolah-olah Najib merasakan memang dia tak boleh lepas. Dia tahu dan dia membuat tindakan nekat dengan cara helah, ya, helah dalam sistem perundangan. Apabila menukar hakim, memberhentikan Syafi'i yang terang-terang Syafi'i ini dah ambil kes dia daripada Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi Syafi'i ambil, Mahkamah Rayuan Syafi'i ambil. Maknanya kes ini dah hadam, dihadamkan oleh Syafi'i. Tiba-tiba masuk Mahkamah Persekutuan, dia memberhentikan Syafi'i dan mengambil peguam-peguam baru. Ya, peguam baru ni pula dia pergi bersetuju. Ya, Zaid Ibrahim dan juga seorang lagi tu, siapa nama tu? Ya, dia bersetuju. Apabila dia bersetuju untuk mengambil kes ini, bermakna dia telah bersedia. Sebab sebelum dia terima fail kes itu, ya, tanda tangan untuk bersetuju ambil kes itu, dia tahu dah tarikh perbicaraan itu bila. Dia tahu, bukan dia tak tahu, dia tahu. Jadi, bila dia setuju ambil kes itu, bermakna dia sendiri telah bersedia untuk menghadapi perbicaraan yang bermula pada 15 Ogos yang lalu. Ya, tapi apa yang berlaku, dia masuk mahkamah, ya, dia minta menampilkan konon-kononnya ada keterangan baru, kemudian minta untuk ditangguhkan atas alasan dia baru ambil kes, dia kena study kes ini dan perlukan masa.
Jadi ini menimbulkan kehairanan ya bagi hakim-hakim, 5 hakim dan juga kepada pemerhati-pemerhati yang mengikuti kes ini. Ya, bagaimana kamu nak minta penangguhan atas alasan kamu baru ambil, sedangkan kamu telah pun sanggup terima kes ini dan kamu tahu perbicaraan itu bermula pada bila, bermakna kamu sanggup terima, kamu seolah-olah kamu dah bersedia dalam kes itu. Kalau kamu rasakan bahawa kamu peguam baru, ya, tempoh itu terlalu hampir, mungkin kamu sukar untuk nak membela anak guam kerana masa yang singkat, sepatutnya kamu tolak. Sepatutnya kamu tolak, tidak menjadi peguam kepada Najib. Tapi bila kamu setuju, bermakna kamu telah bersedia. Tetapi mengapa kamu minta untuk ditangguhkan? Kerana ini adalah permainan ataupun helah ya bagi mereka. Kalau mereka boleh tangguhkan makan masa 3 atau 4 bulan, ya, mereka mengharapkan waktu itu akan berlaku pembubaran parlimen, ya, akan berlaku pembubaran parlimen. Najib cuba untuk melengah-lengahkan perbicaraan di mahkamah, manakala kawan dia Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO dan juga pemimpin-pemimpin UMNO yang lain berada di luar akan berusaha sekuat mungkin untuk menekan Ismail Sabri bagi mengadakan pilihan raya. Jadi mereka berjalan buat kerja ni serentak. Ya, Najib akan buat apa cara sekalipun, apa taktik sekalipun untuk cuba melambat-lambatkan perbicaraan. Manakala kamu Zahid selaku Presiden UMNO dan pimpinan-pimpinan UMNO yang menyokong Najib, kamu harus berusaha untuk menentukan bahawa Ismail Sabri, Perdana Menteri, mesti bubarkan parlimen secepat mungkin. Ya, jadi harapan bagi Najib adalah sekiranya penangguhan itu dilanjutkan 3 ke 4 bulan seperti mana yang dipohon oleh peguam mereka, ya, maka parlimen dibubarkan atas tekanan daripada UMNO. Jadi dia yakin bahawa kerajaan ini akan dapat kepada UMNO Barisan Nasional. Ya, kita boleh bayangkan kalaulah kerajaan itu dapat balik kepada UMNO Barisan Nasional, kita boleh bayangkan apa akan jadi pada kes Najib, ya, telah jatuh hukuman, dan apa akan jadi kepada kes yang sedang berjalan sekarang ini, kes 1 MDB, dan apa akan berlaku kepada kes yang lagi, ya, kes IPEC, ya, kes memasukkan tantangan dalam laporan audit. Itu juga pertuduhan yang Najib akan hadapi. Ya, apa akan berlaku pada kes Rosmah seterusnya? Ini akan mungkin akan berubah sekiranya kerajaan UMNO Barisan Nasional menjadi kerajaan. Jadi kita rakyat, kalau kita nakkan kebenaran, kita kena tentukan bahawa kerajaan akan datang bukan kerajaan yang pernah berada, yang pernah dipimpin oleh Najib, ya, dan dipimpin oleh Zahid. Zahid pada kes sekarang ini, ya, isu Zahid dia cuma boleh jatuh hukuman dalam perbicaraan. Mana mungkin kita nak negara kita yang bersih daripada rasuah? Kalau kita betul mahu negara kita telus, dipimpin oleh pemimpin yang telus, negara kita bersih daripada rasuah, mana mungkin kita nak memilih parti yang dipimpin oleh perasuah? Tak masuk akal, saudara. Ya, seolah-olah kita nak naik kenderaan, nak naik bas, contoh, ya, kita nak naik bas dengan selamat, bas yang elok, bas yang tidak ada kerosakan, bas yang boleh bawa kita dengan selesa ke destinasi, tetapi kita memilih pemandu yang mabuk. Tak masuk akal, saudara. Kalau berlaku apa-apa, salah kita lah. Ya, kita naik bas, kita tahu pemandu mabuk, kita naik bas yang dipandu oleh orang mabuk. Ini kesilapan kita. Ya, kesilapan kita. Jadi nak memilih kerajaan macam tu. Kalau kita nak negara kita bersih dan kita tahu bahawa penderitaan rakyat, kesusahan rakyat hari ini, ya, pengangguran yang banyak, peluang pekerjaan yang tidak ada, harga barang meningkat, inflasi meningkat, yang pada negara kita sekarang ini adalah berpunca daripada rasuah. Ya, berpunca daripada rasuah. Rasuah ini dah yang menyebabkan kita susah. Bayangkan seorang pemimpin boleh masuk akaun 42 juta. Saudara, kita dapat berapa? Kita ni mati, hidup, mati semula, hidup balik pun, dia nak kumpul 1 juta pendapatan pun tak boleh. Dia senang-senang boleh dapat, saudara. Ya. Kalau tanya wang pekan, memang dia kata Najib dia bagus. Parlimen dia jaga cukup bagus. Apa yang wang pekan nak dia bagi. Tapi ada juga lah masalah lain tak selesai lagi dia pekan. Tapi apa wang pekan nak dia bagi? Ya, ada program, bagi duit. Ada katanya ada klinik yayasan yang dia bagi bantu ubat-ubat percuma dan sebagainya. Tak pelik lah, saudara, kalau orang ada duit. Orang ada duit banyak, dia tak pelik untuk nak bagi dedak kepada orang ni.
Tapi apakah orang pekan nak jadi seperti ayam daging? Diberi makan, ya, macam ayam daging, diberi makan hari-hari. Ya, bila dah gemuk, timbang-timbang cukup, sembelih ataupun dijual. Apakah ini yang kita nak berlaku kepada kita, anak kita dan cucu-cucu kita di masa akan datang? Ya, sampai bila negara ini boleh menjadi sebuah negara yang maju selagi kita masih memilih pemimpin-pemimpin yang seperti ini? Ya, sebab itu saya katakan kita jangan taksub pada satu pemimpin, ya, oleh kerana dia berjasa dengan kita. Ya, dia mungkin berjasa dengan kita tetapi dia memusnahkan ramai orang. Dia mungkin berjasa dengan satu orang tetapi dia telah menyusahkan ribuan jutaan orang. Jadi kalau kita dalam dunia ni, jangan kita fikirkan perut kita sendiri. Kita juga kena fikirkan orang lain. Ya? Jangan kita rasa dia baik kerana kita selesa. Kerana dia beri keselesaan kepada kita. Dia bagi duit kepada kita. Dia bagi apa saja yang kita minta. Tetapi dalam masa yang sama, ada rakyat lain menderita akibat daripada kepimpinan dia. Ini yang kita harus, ya, kita harus ubah dalam kita, cara-cara kita nak memilih pemimpin. Ya. Janganlah kita taksub dengan jasa yang diberi, tapi kita lupa kepada penyelewengan, salah laku yang dia buat. Jadi saya tengok Lokman Adam, saya mengharapkan dia boleh berdepan dengan mahkamah. Dia boleh membuktikan kepada mahkamah, ya, untuk mengatakan bahawa dia tidak ada unsur-unsur hasutan ataupun memburuk-burukkan Perdana Menteri, menghina Perdana Menteri, menghina institusi kehakiman dan sebagainya. Dia akan pertahankan diri dia. Ya, jangan pula nanti kata kenapa pula saya seorang yang kena, kenapa ramai lagi yang di luar sana yang menggunakan media sosial tidak dikena, tidak ambil tindakan. Ini bukan jawapan bagi kamu dalam mahkamah. Dan kamu harus berdepan dengan kes kamu dan kamu kena jawab kes kamu. Ya, kalau kita ditangkap pencuri, kalau saya didapati bersalah ataupun dibuktikan ada melakukan satu kesalahan mencuri dan saya didakwa di mahkamah, saya harus, ya, melepaskan diri saya, ya, memberikan keterangan, bukti, saksi dan sebagainya, menimbulkan keraguan kepada mahkamah untuk saya melepaskan diri. Ya. Kalau saya kata kenapa saya seorang je, ramai lagi pencuri di luar sana yang tidak dibicarakan, ramai lagi pencuri di luar sana, kawan-kawan saya juga mencuri, kenapa dia tidak didakwa? Itu bukan cara kita nak lepaskan, ya, pertuduhan ke atas diri kita. Ya, itu bukan cara dia. Kita harus kata kita tidak bersalah. Bukan kita mengatakan ada orang lain juga bersalah. Kalau kita kata macam tu, seolah kita secara tidak langsung kita mengaku kita juga terlibat. Macam mana yang disebut oleh Zaid Hamidi baru ini. Dia kata kenapa ini adalah pendakwaan terpilih, pendakwaan politik. Hanya saya saja yang kena. Kemana yang lain-lain tidak diseret di mahkamah. Bermakna Zaid Hamidi tidak mampu untuk mempertahankan diri dia. Dia hanya tahu menuding jari orang lain. Ya, kenapa saya saja? Maksudnya kenapa saya saja, ya, yang tuduh menyalahgunakan pecah amanah sebagainya, sedangkan di luar sana ramai lagi yang melakukan pecah amanah, kenapa tidak didakwa? Ya, bermakna secara langsung Zaid Hamidi mengaku bahawa dia juga melakukan pecah amanah. Kalau itu cara dia mempertahankan diri dia, malanglah, ya, malanglah. Kalau dia nanti didapati bersalah, maka itu adalah kesilapan diri dia sendiri. Kerana dia tidak mahu mempertahankan diri dia, tetapi sebaliknya dia menuding jari kepada orang lain. Ya. Jadi ini mungkin tujuan dia untuk mendatangkan simpati, ya, kepada rakyat. Konon-kononnya dia dizalimi. Ya. Dia dizalimi dengan sistem mahkamah dan sebagainya. Ya, tak masuk akal, saudara. Ya, kalau 9 hakim, ya, mengatakan kamu bersalah, tidak ada satu hakim pun yang mengatakan kamu tidak bersalah, apakah kita nak kata lagi sistem keadilan, apakah kita nak kata bahawa Nadib itu dizalimi? Ya, dia bawa cerita tentang suami kepada ketua hakim negara yang pernah tidak menulis dalam Facebooknya tahun 2018, ya, menyata tidak bersetuju dengan cara Najib. Ya, ini bukan jawapan kepada tuduhan kamu. Ya, apakah dengan tulisan seorang suami kepada ketua hakim negara, maka duit masuk dalam akaun kamu? Itu persoalannya. Ya, sama ada suami kepada ketua hakim negara ini menulis bersetuju dengan kamu ataupun tidak bersetuju dengan kamu, apakah dia boleh mengubah, ya, fakta yang mengatakan duit masuk dalam akaun kamu? Sebab itu tidak relevan, saudara. Sebab itu bila ada Lokman Adam selalu cerita, oh ini suami ketua hakim dalam mahkamah si ambil video, ambil gambar. Jadi ini bukannya ada kaitan dengan kes yang dibicarakan.
Kalaulah mahkamah itu tidak dibenarkan dengan ambil gambar, tidak ambil, itu kesalahan lain. Kamu boleh beraduan. Ya, kalau betul dia melakukan pelanggaran peraturan dalam mahkamah, maka boleh didakwa. Walaupun dia suami kepada ketua hakim. Dan dia tidak ada menjejaskan pertuduhan kes yang kamu hadapi. Ya, itu benda yang lain. Tapi kenapa nak kaitkan? Apakah kerana ambil video dalam mahkamah itu, maka Najib masuk duit 42 juta? Kalaulah dia duduk saja pun kat rumah, katalah suami dia duduk di rumah tak pergi mahkamah, ya, tak berada di mahkamah, apakah tidak ada duit dalam akaun Najib? Tetap ada. Ya, jadi janganlah kita nak kaitkan dengan benda lain. Ya. Oh, minta penangguhan tak dapat apa semua. Kalau diberi penangguhan 10 tahun sekalipun, saudara, fakta yang tidak boleh dijawab adalah tentang duit masuk akaun. Ya. Tangguhlah banyak mana pun, bercakap pusinglah banyak mana pun, tapi jawapan kepada fakta, transaksi, ya, dokumen yang menunjukkan duit masuk akaun kamu tidak mampu dijawab. Ya, sebelum ini kita dapat dengar, ya, dia boleh temerang lah dalam mahkamah, susah temerang. Ya, apatah lagi melibatkan keuangan, transaksi duit. Ya, susah nak temerang. Tapi dengan rakyat bolehlah. Ya. Sebelum masa dia jadi Perdana Menteri, dia cakap lah duit masuk ni duit derma Arab, duit derma orang ni, oh, duit ni adalah untuk melawan ISIS, duit yang diberi oleh Arab ni untuk melawan Daesh. Lepas tu kena cakap pula duit adalah untuk pilihan raya, dana pilihan raya. Ya, dengan awam-awam boleh lah. Tapi lah mahkamah, setiap apa yang kamu sebut, kamu nak nyatakan dengan fakta. Kalau duit datang daripada derma Arab, ada hitam putih dia, ada resit, ya, ada transaksi yang dipamerkan. Ya, kita keluar duit kat mesin ATM, RM10 je pun. Keluar ada RM10 mesin ATM, ada resit keluar. Kita boleh buktikan ini resit yang kita keluarkan RM10. Tarikh ada, pukul berapa pun dicatat dalam resit tersebut. Jumlah berapa, tarikh, bank mana kita keluarkan, semua dicatat dalam resit. Takkanlah 42 juta atau berapa juta sekalipun derma daripada Arab, tidak ada apa-apa yang boleh dibuktikan. Tak masuk akal, saudara. Tapi ada lagi orang percaya. Ini masalah dah. Ada lagi orang percaya, saudara. Kita nak ingatkan kepada penyokong-penyokong Najib. Kalau Najib ini, dengan Tuhan dia pun dia berani, dia bersumpah dengan nama Tuhan, wallahi, wabillahi, watallahi, itu pun dia berani lakukan, bukan sekali, berkali-kali. Dia berani lakukan. Apatah lagi yang kita rakyat bawah. Sekadar nak temerang, kita tak ada masalah bagi Najib. Dengan Tuhan pun dia berani. Ya, dia berani bersumpah, saudara. Jadi bagi saya amat malang sekali kalau ada ahli-ahli UMNO yang masih lagi, ya, menyatakan bahawa Najib itu dianiaya, dizalimi dan sebagainya. Ya, yang kedua pula, waktu dia dibicarakan dan jatuh hukuman, waktu itu kerajaan pun kerajaan di bawah UMNO juga. Ya, Perdana Menteri itu UMNO, naib Presiden UMNO, bukannya DAP, bukan Lim Goh Eng, ya, bukan Anwar Ibrahim, ya, yang menjadi bukan Masabu yang jadi Perdana Menteri. Ya, dijatuhkan hukuman itu daripada Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan, kesemuanya di bawah pemerintahan kamu. Ya, jadi jangan tuding jari kepada pembangkang. Ya, bagi kami tidak masalah. Lim Goh Eng dikatakan kes terowong dan sebagainya lah. Sampai hari ini terowong tu sebenarnya tak ada pun, tak wujud pun, tapi ada melibatkan kononnya Lim Goh Eng dituduh. Kita tidak ada masalah dan kes sedang berjalan. Kita tidak ada mengadakan demo depan istana minta ampun ke, minta lepas kes ke, minta pengampunan. Tak ada pula kita, ya, kita biarkan dia berjalan di mahkamah. Dan saya yakin Lim Goh Eng akan dibebaskan. Kalau sistem kehakiman yang sama digunakan dalam kes Najib ini, hakim-hakim yang berintegriti, maka saya percaya Lim Goh Eng akan dibebaskan. Dan kalau terbukti ada bukti kukuh mengatakan Lim Goh Eng terlibat, maka kita tidak ada masalah. Kita takkan berdemo, kita takkan pergi depan istana, ya, untuk melepaskan seorang yang melakukan kesalahan. Ini beza kita, saudara. Jadi saya harap orang UMNO macam tu. Kalau kamu betul sayang kepada parti UMNO, nak mahu UMNO itu menjadi parti seperti zaman-zaman ditubuhkan 1986, zaman-zaman yang dahulu kala, ya, UMNO tidak ada banyak skandal rasuah sebagainya, kamu harus buang orang ini. Kamu harus jangan beri muka dan beri tempat kepada orang ini. Itu cara pembersihan di dalam UMNO. Ya, UMNO tidak akan bersih kalau kita sendiri mensucikan orang-orang yang terpalit dengan kes rasuah. Ya, bukan itu cara nak bersihkan UMNO.
Ya, bukan itu cara nak bersihkan UMNO. Ya, kita nak bersihkan UMNO dengan cara kita mensucikan orang yang berompak ni. Tak boleh. Bahkan UMNO akan jadi lagi tercemar. Saudara. Sebab itu kita nak parti mana-mana sekalipun lah. Ya. Macam saya parti keadilan. Ya, kalau saya nak bersihkan parti keadilan daripada perasuah-perasuah ini, hendaklah kita mengambil tindakan tegas kepada perasuah-perasuah. Bukan cara kita membersihkan mereka dan masih berada dalam parti. Bang kita angkat pula dia jadi pemimpin. Macam mana parti nak bersih? Ya? Jadi itu sikap. Masa depan UMNO terletak di tangan ahli-ahli UMNO sendiri. Ya, mereka ada dua pilihan. Mahu UMNO jadi parti bersih ataupun mahu mengekalkan UMNO menjadi parti yang korup. Mereka lah akan menentukan. Ya, mereka lah akan menentukan. Kalau mereka masih lagi memberi ruang, beri peluang dan membersihkan orang-orang yang tercemar ini, ya, yang terang-terang jelas nyata, ya, melakukan kesalahan duit rakyat, 42 juta masuk akaun dia, dengan 9 hakim mengatakan dia bersalah. Kalau itu pun kita nak bersihkan dan kita nak dia memimpin UMNO juga, macam mana kita nak bersihkan parti UMNO ni? Ya, macam mana kita nak bersihkan parti UMNO ni? Ini pilihan di tangan kita, saudara. Kalau kita mengangkat pemimpin yang menyeleweng, perasuah dan sebagainya, apa yang mereka lakukan, salah laku yang mereka lakukan, sahamnya dapat kepada kita. Kalau kita memilih pemimpin yang baik, dia banyak melakukan jasa kepada agama, bangsa dan negara. Ya, kebaikan yang dilakukan itu, sahamnya dapat kepada kita. Kerana kita yang mengangkat dia. Tetapi kalau kita mengangkat pemimpin yang macam ini, bahkan kita menyokong, pertahankan dia habis-habisan, sampai sanggup kita menghina istana dan sebagainya, kita juga akan dapat saham daripada perbuatan daripada pemimpin-pemimpin ini. Sebab itulah pemimpin UMNO ni, dia payah nak berubah. Ya, yang perasuah ni payah nak berubah. Sebab apa? Dia mendapat sokongan daripada saudara-saudara ahli UMNO. Ya, sekarang ni tengkunan ni ada kes, tapi lah, dia bila dia dapat jadi kerajaan, dilepaskan. Ahmad Maslan begitu juga. Berapa orang lagi pimpinan-pimpinan, ya, dilepaskan. Orang ini masih berada dalam kepimpinan UMNO dan berada dalam Majlis Tertinggi, Setiausaha Agung UMNO, yang berada di hadapan, ya, parti UMNO itu sendiri. Bagaimana UMNO nak berubah kalau puak-puak ini masih kekal dalam parti UMNO? Ini masalah bagi UMNO. Ya, ini masalah bagi UMNO. Ya, kita melihat ada parti ini dasar dia bagus. Tanyalah mana-mana parti. Dasar cukup baik. Tanya MCA, tengok dasar dan perlembagaan parti dia bagus. MIC, PAS, ya, DAP, keadilan dasar bagus. Tapi ianya tidak dipraktikkan oleh pimpinan apa yang termaktub di dalam dasar parti mereka. Ya, kalau dasar parti mereka itu, ya, perjuangan dan prinsip parti mereka itu menambah rasuah, tetapi pemimpin melakukan rasuah, maka parti itu akan menjadi sebuah parti korup. Walaupun dasarnya baik. Kalau kita tengok dasar parti UMNO ni bagus, mempertahankan agama, raja-raja, ya, Melayu dan sebagainya, bagus atas kertas. Tapi apa yang pemimpin mereka lakukan? Apa pemimpin mereka lakukan? Dan kenapa mereka itu dipertahankan oleh ahli-ahli UMNO itu sendiri? Jadi apa yang berlaku pada UMNO adalah juga melibatkan tanggungjawab ahli UMNO itu sendiri. Mereka yang menaikkan pemimpin-pemimpin ini. Mereka yang menaikkan pemimpin ini. Dan bila pemimpin ini susah, ya, mereka ajak ahli-ahli UMNO untuk susah bersama. Ya, oh, susah senang bersama dengan Najib. Susah senang kita bersama dengan Zahid. Saudara, waktu dia senang dia tak ingat. Dia tak ingat, saudara. Ya, dia dengan kroni-kroni dia, dengan puak-puak dia, dengan toke-toke dia, ya, tokan-tokan, taikun-taikun dan sebagainya. Ya, dia bermain dengan orang golongan itu. Tetapi bila dia susah, dia akan bawa rakyat marhen-marhen. Orang Felda sanggup naik, sediakan bas, 10 bas, datang dia pekan, datang ke mahkamah, ya, adalah dapat RM90, ya, upah untuk nak bagi sokongan. Ya, waktu susah dia cari orang-orang ini, saudara. Waktu dia senang, dia berbagi-bagi di kalangan mereka saja. Jadi cukup-cukup dah, saudara. Cukup-cukup lah. Ya, kalau kita berpolitik, kita boleh sokong mana-mana parti politik. Tetapi kita tidak boleh sokong mana-mana pemimpin sesuka hati kita. Ya, kita boleh pilih mana-mana parti politik. Tak ada masalah. Ya, sebab parti politik bukannya agama. Ya, dia tidak melibatkan agama. Dia bukan agama. Dia hanya alat atau wadah. Ya, alat untuk kita memperjuangkan
Ya, sesuatu perjuangan atau pendasar atau prinsip. Ya, dia bukannya agama, tidak masalah. Masuklah mana parti. Tetapi nak masuk parti, mana-mana pun, kita nak angkat pemimpin yang baik, yang berintegriti. Kalau agama Islam, ya, rasuah ini satu perbuatan yang besar. Ya, dia lebih besar daripada hukum hudud. Ya, kalau dia bagi pilihan nak laksana hudud ataupun nak lawan rasuah. Ya, dalam agama Islam melawan rasuah itu lebih diutamakan. Ya, kalau dia bagi pilihan antara nak laksanakan hudud ataupun melawan rasuah, maka dalam Islam melawan rasuah itu harus diutamakan. Ya, tidak guna kita buat hukum hudud kalau rasuah itu berleluasa. Ya, jadi sebab itu saya nak bagi tahu orang lebay. Ya, saya pun tengok parti PAS pun sekarang ni mana nak komen sangat Dato' Najib. Ya, sebab inilah ada pemimpin yang perlu didakap oleh Haji Hadi dulu. Ya, sekarang bila kita sebut dulu tentang skandal Satu NDB, PAS tak percaya, berpuas hati. Ya, lepas dengar keterangan daripada Arul Kandar, orang kuat Satu NDB ni, Arul Kandar bagi taklimat kepada PAS, keluar dia taklimat, keluar dia bertaklimat, apa lebay kata? Kami berpuas hati. Berpuas hati dia cakap Arul Kandar. Arul Kandar pun kena dakwa sekarang, saudara. Ya, kita dah tolak awal, kita dah bagi tahu PAS tentang ini. Tetapi PAS waktu itu tak tahulah, mungkin mulut dah masuk dedak ke 90 juta. Ini pun 90 juta satu kes juga ni, ya. Dah masuk dedak 90 juta, maka tidak mampu lagi untuk mengatakan yang hak, ya. Tidak mampu lagi untuk menentang kebatilan, ya. Jadi mereka dah dibutakan, ya, mata dan fikiran mereka kepada ayat Quran yang selalu mereka laungkan satu ketika dulu. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Ya, jangan sesekali cenderung kepada kezaliman kelak kamu dibakar api neraka. Ya, mereka dah lupa tentang ayat ini. Kerana apa? Kerana dilalaikan dengan habuan keduniaan. Ya, kita manusia ni ada orang waktu susah dia boleh diuji. Ya, dia ditahan diuji. Ramai dalam keadilan dulu pun. Ya, waktu kita dalam reformasi, ramai dalam keadaan susah. Dia dipukul oleh FRU, disambung oleh FRU. Mereka tahan diuji. Ya, mereka tahan diuji. Oh, nampak hebat. Tetapi mereka tewas apabila mereka diuji dengan kekayaan, kebendaan, jawatan dan kedudukan. Apabila mereka jadi kerajaan, apabila mereka jadi menteri, di situ, ya, mereka tewas. Waktu mereka susah, mereka sanggup hadapi apa saja rintangan. Ya, tetapi bila Tuhan uji dengan kesenangan, ya, dengan jawatan menteri dan sebagainya, mereka tewas. Mereka sanggup khianat parti yang mengangkat mereka. Mereka sanggup khianat parti yang membawa perjuangan obor-obor reformasi ini kerana mereka nak mendapatkan kuasa, jawatan dan kedudukan. Seperti mana yang dilakukan oleh Azmin, Zuraidah dan seangkatan spesies-spesies mereka ini. Ya, jadi mereka gagal diuji bila mereka senang. Ya, dia tidak boleh disamakan prinsip dan perjuangan yang dibawa oleh Dato' Seri Ibrahim. Dato' Seri Ibrahim ni diuji dengan susah pun dia lulus, diuji dengan kesenangan pun dia lulus. Ya, waktu dia susah, dia sanggup berdepan fitnah dan sebagainya, disepak terajang, lebam biji mata, dia tidak beralih prinsip dia, saudara. Waktu dia diuji juga dengan kesenangan. Waktu bila? Waktu dia dalam UMNO dulu. Dia pernah jadi timbalan Perdana Menteri, Menteri Keuangan yang memegang kantung negara. Kewangan negara, pembenderaan negara di tangan Dato' Seri Ibrahim. Boleh saja dia nak kayakan diri dia. Dia boleh saja nak kayakan adik-beradik dia. Boleh saja dia nak kayakan anak-anak dia. Tapi dia tidak lakukan. Ya, bahkan dia menjaga dengan penuh berhemah sehingga dia ditabalkan oleh Menteri Keuangan terbaik Asia ni oleh majalah antarabangsa, majalah ekonomi antarabangsa pernah menabalkan Anwar Ibrahim adalah Menteri terbaik Asia. Ada majalah mengatakan di antara menteri terbaik di dunia waktu itu. Ya, 2 kali dia dapat pengangguran. Ya, diiktiraf dan dia menunjukkan prestasi dia sepanjang jadi Menteri Keuangan dengan perbelanjaan yang berhemah, mengurangkan hutang, ya, dari masa ke semasa sepanjang dia jadi timbalan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, ya, kita diperlihatkan bagaimana kita dapat mengurangkan defisit, semakin kurang, hutang semakin kurang, ya. Itu yang telah pun dia lakukan sewaktu beliau memegang jawatan timbalan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Itu baru timbalan. Baru timbalan. Banyak jasa dibuat waktu dia pegang jawatan timbalan. Bayangkan kalau dia jadi Perdana Menteri. Ya, bayangkan kalau dia jadi Perdana Menteri. Baru jadi timbalan, Tuhan uji dia. Ya, satu tangga aja lagi nak naik jadi Perdana Menteri.
ya, dalam keadaan yang kedudukan yang begitu baik dalam parti waktu itu, dia diuji tetapi dia bertahan. Apabila Mahathir minta dia letak jawatan, ya, dengan Mahathir kata letak jawatan ataupun kamu akan dituduh di mahkamah. Kata dua yang dikeluarkan oleh Mahathir Mohamad kepada Anwar Ibrahim. Kamu letak jawatan, kamu dapat pencen, dapat apa keistimewaan dan sebagainya. Mungkin Mahathir boleh lantik sebagai duta dan sebagainya ataupun jadi jaga JRC, ya. Ataupun kamu nak dakwa di mahkamah, kamu akan hilang pencen kamu. Dia bagi dua pilihan kepada Anwar Ibrahim. Tapi Anwar Ibrahim kata, kenapa dia perlu letak jawatan? Kerana dia tidak melakukan sebarang kesalahan. Dan dia tidak takut dengan urutan mahkamah, kerana bagi dia tidak melakukan sebarang kesalahan. Ya? Dan dia sanggup menerima pilihan yang kedua, iaitu dia dipecat dan dizalimi, dibawa ke mahkamah. Bermakna Anwar Ibrahim ini telah pun lulus ujian sewaktu dia senang, dan kemudian dia lulus ujian waktu dia susah. Jadi kita tidak ada pilihan sekarang ini, saudara. Waktu ketika ini dan keadaan negara sekarang ini, kita tidak ada pilihan selain daripada kita cuba usaha, ya, sebaik mungkin, tak kira mana parti sekalipun. Kalau kita nak selamatkan negara kita, kita kena tabalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai Perdana Menteri. Ya, seperti mana Anwar sebut, ya, hari ini ramai yang bersorak, bergembira bila Najib masuk mahkamah. Ya, Mohidin seronok, Mahathir seronok. Berapa orang lagi yang pemimpin yang seronok, termasuk berapa orang pemimpin UMNO lah. Ya, seronok dalam diam. Nak tunjuk takut sebab dia nanti orang UMNO nampak. Ya, tapi seronok. Najib masuk. Bersorak. Ya, pimpinan-pimpinan ini. Apa kata Anwar? Anwar kata, ya, jangan seronok. Yang banyak yang seronok bersorak Najib masuk ini, orang itu pun ada terpalit dengan salah laku, rasuah dan juga penyelewengan. Cuma nasib kamu baik, kamu tidak diselongkar kes kamu tidak disiasat, ya, sebab kamu ada kuasa dan kedudukan. Najib masuk dahulu. Tapi percayalah saudara, kalau saudara nak Najib mendapat keadilan dengan orang lain juga yang melakukan kesalahan, itu dihukum, maka tidak ada pilihan lain kecuali meletakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Kita akan lihat beratur-raturlah, berturut-turutlah, ya, orang-orang yang selama ini berderama depan saudara, pimpin UMNO selama ini bercakap tentang Islam, bercakap tentang Melayu dan sebagainya, orang ini akan berada bersebelahan dengan sel Najib Razak. Tak percaya, kita boleh cuba bagi satu penggal kepada Anwar Ibrahim, ya, silap-silap orang tua saka tu pun ada, akan terlibat sekali. Kalau dia tak, kalau bukan dia, anak dia. Kalau bukan anak dia, adik-beradik dia akan terlibat, saudara. Ya, ini semua dalam poket Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu jangan pelik kalau, ya, Mahathir cukup takut kalau Anwar menjadi Perdana Menteri. Ya, bagi Mahathir, dia tidak mahu dah jadi Perdana Menteri. Mungkin dia tahu dia tidak akan jadi Perdana Menteri. Tetapi tugas utama dia adalah untuk menentukan bahawa Anwar tidak jadi Perdana Menteri. Kalau Anwar jadi Perdana Menteri, ya, kegemilangan dia, nama baik yang selalu orang sebut, oh, ni Perdana Menteri Mahathir zaman 22 tahun dulu, Perdana Menteri yang hebat. Dia bimbang kalau Anwar jadi Perdana Menteri, Anwar akan memadam nama-nama baik beliau. Bukan setakat padam, bahkan dengan dia sekali mungkin padam dalam penjara. Itu yang amat ditakuti oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi saya rasa cukup sampai sini. Ya, saya mengharapkan agar Lokman boleh menghadapi perbicaraan itu dengan baik, dan saya juga mengharapkan agar hakim yang mengadili perbicaraan Rosmah hari ini, ya, dan juga Lokman hari ini boleh bertindak sebagai hakim yang adil, kerana mereka akan dipersoalkan di akhirat kelak, ya, tentang apa yang mereka putuskan di mahkamah. Itu yang kita harapkan. Bagi saya tak bergembira peribadi Najib masuk. Ya, bagi kita tidak boleh bergembira dengan bala bencana yang menimpa orang lain atau apa alasan sekalipun. Tetapi kita bergembira kerana keadilan ataupun apa yang kita perjuangkan, ya, apa yang kita tunjukkan kepada rakyat tentang sesuatu isu itu terbukti benar, dan orang melakukan kesalahan itu, yang melakukan kesalahan duit rakyat ini telah pun menerima hukuman. Itu patut kita rasa gembira, saudara. Ya, kita tidak boleh bergembira kalau pesalah bebas. Ya, dan kita juga tidak boleh bergembira kalau orang yang tidak bersalah itu dimasukkan ke dalam penjara. Ya, itu jelas. Okey, cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.